Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 3 surah Al-Insan. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 4 sehingga ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. Baik, pada ayat 4 Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tadana lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Yang bermaksud, dalam pada itu sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur atau derhaka beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Ayat 4 dan ayat selepas ini sambungan kepada apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 3. Pada ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Selepas manusia dicipta Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka jalan yang benar dan jalan yang tidak benar melalui Rasul-Rasul Allah Ta'ala serta kitab yang diturunkan Allah. Kemudian Allah Ta'ala beri kebebasan kepada manusia untuk memilih antara dia mengikuti petunjuk jalan yang benar itu sehingga dia dikatakan orang yang bersyukur, atau dia memilih untuk mengikuti jalan yang tak benar itu sehinggakan dia dikatakan sebagai kafur, orang yang sangat ingkar kepada Allah Ta'ala. Manusia diberi Allah kebebasan untuk memilih ini. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi juga Allah mengatakan, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Siapa yang hendak beriman, silakan untuk beriman, dan sesiapa yang hendak kafir, silakan dialah untuk memilih untuk kafir. So Allah Ta'ala bagi kebebasan untuk memilih. Tetapi setiap pilihan ini ada konsekuensi yang mesti diterima. Ada akibat yang mesti diterima. Maka mereka yang memilih jalan yang buruk, jalan yang batil, akan menerima akibat yang buruk juga. Sebaliknya, mereka yang memilih jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki Allah, maka mereka akan menerima akibat yang baik pula dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 4 ni menjelaskan apa akibat buruk yang akan diterima oleh orang-orang yang memilih jalan yang tidak benar semasa hidupnya sehingga akan dia masuk kategori kafur,
orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Allah mengatakan, inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyediakan lil kafirin, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang tidak mahu mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah sediakan pada mereka? Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut 3. Yang pertama ialah salasil. Salasil ni maksudnya ialah rantai. Rantai untuk apakah dia ni? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah mengatakan, wa ammas salasil, adapun rantai yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, fatushaddu biha arjuluhum, maka akan diikat dengan itu kaki mereka. Maka kaki orang-orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala tu akan diikat dengan rantai. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut ada sepanjang sab'una dhira'an. Rantai ini panjang dia ialah 70 hasta. Maka diikat kaki orang-orang yang derhaka, orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aghlala. Aghlala maksudnya ialah belenggu. Belenggu ni ialah wa ammal aghlal fatushaddu biha aydihim ila riqabihim. Dibelenggu tangan mereka ini ke tengkuk mereka. Kaki diikat dengan rantai, tangan ni dibelenggu ke tengkuk seperti ini. Waliyadzubillah, kita tak boleh bayangkan kalau dibuat macam tu, ya. Selepas itu wasa'ira. Sa'ira ni ialah api neraka yang menjulang-julang. Wa amma as-sa'ir fa huwa an-nar alladhi tusa'aru 'alaihim. Adapun api yang dimaksudkan pada ayat ni, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ialah api neraka yang menjulang-julang untuk mereka, menunggu mereka. Fatuqadu, dinyalakan api neraka itu, fayakununa hataban laha, mereka menjadi kayu api kepada api neraka itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka itu Allah Ta'ala sedia bagi kebanyakan jin dan manusia, ya, yang mana bahan bakar ataupun kayu api neraka itu ialah salah satunya ialah manusia yang ingkar, yang kufur, yang derhaka, yang tidak mahu mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa dia hidup. Ini 3 ancaman yang begitu berat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang memilih kufur. So semasa kita hidup dekat dunia ni, kita diberi Allah Ta'ala kebebasan untuk memilih antara kita beriman ataupun kita kufur. Boleh, silahkan pilih. Tetapi ingat, setiap pilihan ni akan ada akibat dia. Ya. Hakikatnya Allah Ta'ala tidak menginginkan kita untuk menjadi kufur. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ancaman dia dekat sini. Tetapi kalau manusia tetap menghendaki jalan tu, maka inilah yang akan dia dapatkan. Itulah sedikit gambaran orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala dekat dunia, orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala semasa hidup dekat dunia. Inilah gambaran mereka atau sebahagian daripada gambaran mereka nanti di padang mahsyar. So sebelum mereka dimasukkan ke dalam api neraka, akan dirantailah kaki mereka, diikat dengan rantai itu. Tangan mereka dibelenggu ke tengkuk mereka. Kemudian malaikat-malaikat Zabaniyah yang menjaga api neraka Allah Ta'ala tu akan campakkan mereka ke dalam api neraka Jahannam, yang mana api neraka itu menjulang-julang begitu marah dengan mereka, ya. Dan mereka akan menjadi bahan bakar ataupun kayu api kepada api neraka itu, sehingga kan setiap kali manusia dimasukkan ke dalam api neraka itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Analogi sederhana dia macam ni. Dekat dunia ni, bahan bakar kita ialah minyak, ya. Kalau misalkan kita menyalakan api, kemudian kita siram dengan minyak, apa agaknya berlaku? Api tu mesti langsung semakin besar. Kenapa? Kerana bahan bakar kepada
api dekat dunia ni adalah minyak. Itu antara yang utama. Maka begitu juga nanti dengan api neraka Allah Ta'ala tu. Setiap kali dicampakkan manusia ke situ, dalam keadaan dirantai kaki, dibelenggu tangan ke tengkuk, api neraka itu semakin menjulang-julang, semakin membesar. Ya, sehinggakan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, api neraka itu amat sangat marah, hampir-hampir dia pecah. Oleh kerana marah sangat, setiap kali dicampakkan ke situ sekumpulan manusia yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidup mereka. Wal'iyadzubillah. Inilah azab, ya, yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka-mereka yang memilih jalan keingkaran, jalan kederhakaan semasa hidup dekat dunia. So, wal'iyadzubillah. Sama-sama kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita dalam hidup ni memilih jalan kekufuran, jalan keingkaran ni, jalan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Kerana ancaman dia, sungguh kita tak akan mampu untuk menghadapi azab Allah Ta'ala ni. Baik, ayat 4 ni Allah ceritakan, Allah Ta'ala sebut balasan yang akan diterima oleh mereka-mereka yang ingkar, derhaka, tidak mahu taat kepada Allah semasa hidup dekat dunia. Kita teruskan ayat 5. Ayat 5 pula ni Allah Ta'ala menyebutkan tentang ganjaran yang akan diterima oleh orang-orang yang memilih jalan iman semasa mereka hidup dekat dunia. Maka Allah Ta'ala sebut, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti akan meminum dari piala sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. Ini kenikmatan yang akan diterima oleh mereka yang memilih jalan iman ataupun jalan ketaatan semasa mereka hidup dekat dunia. Mereka akan mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Berbeza dengan mereka yang memilih jalan ingkar dan kufur semasa hidup dekat dunia. Jadi, macam biasa saya sebut, Allah Ta'ala dalam Quran sentiasa sandingkan antara azab dengan nikmat, antara orang yang ingkar dengan orang yang taat kepada Allah. Selalu begitu cara Al-Quran. Salah satu hikmah dia ialah supaya jelas bagi kita perbandingan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil, antara jalan yang sepatutnya kita ikuti dan jalan yang sepatutnya kita tinggalkan. Ya? Maka kalau dah dibuat macam ni, lalu manusia masih memilih jalan azab Allah Ta'ala lagi, maka sungguh sangat teruk dia. Ya, dah dijelaskan bahawa jalannya ni akan menyebabkan kamu dengan azab. Jalannya ni menyebabkan kamu mendapat nikmat dari Allah. Lalu orang masih memilih jalan azab tu, maka tak ada lagi satu kata yang layak untuk diucapkan untuk dia. Ya. Baik, Allah Ta'ala sebut innal abrar, sesungguhnya al-abrar. Ya. Al-abrar ni ialah orang-orang yang sentiasa melakukan amal kebaikan. Inna ahla ta'ah, sesungguhnya orang-orang ahli taat. Ya, mereka taat kepada Allah. Mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan tegahan-tegahan Allah. Wal ikhlas, dan mereka ikhlas melakukan itu. Ya, ikhlas melakukan itu. Mereka banyak buat amal-amal kebaikan dan mereka lakukan itu dengan ikhlas, hanya kerana mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yashrabuna min ka'sin, maka nanti di akhirat mereka akan minum dari ka's. Ka's ni ialah piala, ya, ataupun sejenis gelas yang tinggi. Ya, ka's. Kana mizajuha kafura, mereka akan minum dari piala itu sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. Ya. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala sebut mereka minum daripada ka's. Ka's ni piala ataupun gelas yang sangat mewah yang ada di dalam syurga.
sebelum Allah Ta'ala sebut apa minuman yang mereka minum, terlebih dahulu Allah Ta'ala sebut mereka minum daripada ka'as, daripada piala ataupun gelas yang sangat mewah. Kenapa? Kerana ini satu kenikmatan. Satu kenikmatan. Kalau kita minum dari gelas yang mahal, mesti kita rasa special. Sebagai contoh, seandainya ada gelas, harga dia RM100,000. Ya, saya ingat, walaupun kita minum air kosong daripada situ, kita akan rasa special. Kenapa? Sebab gelas yang diguna tu adalah gelas yang super mahal. Ya, maka Allah Ta'ala sebut min ka'sin, mereka minum daripada piala ataupun gelas yang sangat-sangat mewah yang ada di dalam syurga. So maknanya bejana yang digunakan untuk minum tu adalah sesuatu yang sangat mewah, dan ini satu kenikmatan. Kemudian kata Allah Ta'ala, kana mizajuha kafura, minuman itu pula dicampur dengan kafur. Ya, dicampur dengan kafur. Kafur ini maknanya ialah satu mata air yang ada di dalam syurga. Ya, jadi dalam dalam surah Al-Insan ni ada Allah Ta'ala sebut dua campuran minuman. Pertama, pada ayat 5 ni, ya, kana mizajuha kafura, dan ada nanti pada ayat 17 kata Allah Ta'ala mizajuha zanjabila, campuran dia zanjabil. Zanjabil ni semacam halia, ya. Maka ada ulama mengatakan kafura ini ialah minuman yang sejuk. So dicampurkan kepada arak ataupun khamar yang ada di dalam syurga tu, kafur ini, sehingga akan dia mendatangkan rasa sejuk. Manakala zanjabil itu mereka dicampur ke situ untuk menambahkan rasa, sehingga kan betul-betul dapat dapat dirasai kenikmatan minuman tersebut. Ya, jadi berdasarkan ayat 5 ni, al-abrar, orang-orang yang sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah semasa hidup mereka, dan itu mereka lakukan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala, maka nanti di akhirat Allah bagi kepada mereka pelbagai kenikmatan. Salah satu daripadanya, mereka akan diberi Allah minum daripada piala ataupun gelas yang super mewah dan sangat mahal, kemudian diisi dengan minuman yang sangat lazat dan super mahal juga. Seandainya kita minum daripada gelas yang sangat mahal, kemudian minuman ini pula minuman yang sangat mahal, pasti kita akan rasa begitu special. Walaupun itu berlaku sekali dalam seumur hidup, saya ingat kita akan ingat sampai ke mati. Ahli syurga ini akan berulang, kenikmatan ni akan sentiasa berulang kepada mereka. Sebab tu pada ayat ni Allah Ta'ala sebut yashrabun. Yashrabun itu bentuk fi'lul mudhari'. Allah Ta'ala buat menunjukkan bahawa kenikmatan ini lil istimrar, berterusan. Bukan sekali sahaja mereka menikmati ini, tetapi berulang kali. Bila-bila masa mereka nak menikmati ini boleh. Kerana di dalam syurga, kata Allah Ta'ala, walakum fiha ma tashtahil anfus. Ya, kamu boleh mendapatkan apa sahaja yang diinginkan oleh hati kamu. Teringin boleh terus dapat, teringin boleh dapat, teringin boleh dapat. Berbeza dengan kita dekat dunia ni. Dekat dunia ni kita teringin, kadang-kadang sampai mati pun tak dapat juga. Di dalam syurga, teringin sikit terus dapat, teringin dapat, insya-Allah. Allah Ta'ala bagi kenikmatan itu yang luar biasa. Baik, kita teruskan ayat 6. Ayat 6 Allah Ta'ala menjelaskan kafur itu apa dia. Ini disebut tafsirul ayah bil ayat. Ayat itu ditafsirkan ayat seterusnya. Kata Allah Ta'ala,
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Iaitulah sebuah mata air di dalam syurga. Jadi kafur itu satu mata air di dalam syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah. Mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. Jadi pada ayat 6 ni Allah menjelaskan kafur itu apa dia? Kafur itu ainan, satu mata air yang ada di dalam syurga. Jadi di dalam syurga tu dia ada sungai dan ada mata air. Salah satu mata air yang ada dalam syurga ialah mata air kafur. Mata air kafur ni yashrabu biha ibadullah, yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Dekat sini Allah Ta'ala sebut ibadullah, hamba-hamba Allah. Apakah semua hamba Allah minum daripada situ? Tidak. Maksudnya dekat sini ialah hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah sayang kepada mereka saja. Walaupun hakikatnya semua hamba Allah Ta'ala, tetapi bila mana disebut ibadullah, hamba-hamba Allah, hamba itu disandarkan kepada Allah. Ni maksudnya mereka ni hamba yang spesial, hamba yang taat kepada Allah, hamba yang disayang Allah Ta'ala. Iaitulah mereka-mereka yang semasa hidup dekat dunia ni sibuk dengan amal-amal kebaikan dan mereka lakukan itu dengan ikhlas, ya. Yufajjirunaha tafjira, mereka boleh mengalirkannya dengan semudah-mudahnya, sehingga kan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan nanti di dalam syurga ada seseorang dia berjalan dari tempat tinggal dia, kemudian dia naik ke istana-istana di dalam syurga, ya. Kemudian di tangan dia mungkin ada semacam satu gelas untuk minum. Dia boleh alirkan air yang ada dalam syurga tu ke mana sahaja dia ingin. Bahkan dia naik ke tingkat paling atas sekalipun boleh datang air tu ke situ. So tak perlu pergi ke mata air tu untuk ambil air tu untuk kita minum. Kita dekat dunia ni kalau kita nak minum daripada mata air, kita kena pergi tempat tu ambil, baru kita boleh minum. Ahli syurga ni kalau mereka nak minum air kafur ni, tak payah pergi ke situ. Boleh mereka alirkan, yufajjirunaha, boleh mereka pancarkan ke mana sahaja air tu. Nak datang terus ke dalam bilik boleh, datang tempat duduk boleh, ya, ke istana dia boleh, mana-mana boleh. Masya Allah, ini satu kenikmatan yang tak mungkin kita dapatkan dekat dunia ni, ya, tak mungkin kita dapatkan dekat dunia ni. Jadi inilah ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka, ya. Baik, kemudian kita teruskan pada ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh Allah Ta'ala mulai menjelaskan, ayat 7 dan ayat 8 Allah Ta'ala menjelaskan antara amalan yang dilakukan oleh orang-orang al-abrar tadi, orang-orang yang baik itu, antara amalan yang mereka lakukan yang menjadi sebab mereka mendapatkan kenikmatan ini di dalam syurga Allah Ta'ala nanti. Allah Ta'ala sebut pada ayat 7, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana pertama mereka menyempurnakan nazarnya, ya, serta mereka takutkan hari kiamat yang azab seksanya merebak di sana sini. Ini dua amalan yang mereka lakukan. Satu lagi nanti disebut pada ayat 8. So amalan mereka pertama, yufuna bin nadhri, mereka sentiasa menyempurnakan nazar. Nazar ni seseorang dia membuat janji terhadap diri dia untuk melakukan sesuatu amalan yang baik, ya, sentiasa dia sempurnakan. Ini menunjukkan kepada kita betapa penting kita untuk menepati nazar. Maka kalau kita bernazar, kita kena tepati nazar tu, kita kena sempurnakan. Tak boleh kita ingkari, tak boleh kita lupakan, ya. Kalau dilupakan nazar itu, maka akan menyebabkan dia membayar kafarah, ya. So yufuna bin nadhri, mereka menepati nazar mereka atau menyempurnakan nazar mereka, bima aujabu ala anfusihim min ta'atillah, daripada perkara-perkara yang
mereka wajibkan terhadap diri mereka daripada ketaatan kepada Allah. Sebab nazar itu kita mewajibkan sesuatu terhadap diri kita, bahagian daripada ketaatan kepada Allah. Misalkan seseorang dia berkata, aku bernazar puasa pada hari Isnin, maka yang asalnya puasa pada hari Isnin itu sunat akan jadi wajiblah bagi dia, oleh kerana dia telah bernazar, dia telah mewajibkan puasa itu untuk dia, maka dia wajib menepati itu. So maksudnya yang dia wajibkan terhadap diri dia sahaja dia tepati, apatah lagi yang diwajibkan Allah Ta'ala terhadap dia. Ya, mafhum mukhalafah daripada ayat ni, amalan pertama, dia menepati atau menyempurnakan nazar yang dia wajibkan terhadap diri dia, maka mafhum mukhalafahnya apatah lagi yang diwajibkan Allah terhadap diri dia. Ya, yang diwajibkan terhadap diri dia sahaja dia sempurnakan semua, apatah lagi yang Allah Ta'ala wajibkan terhadap dia, pasti dia lakukan semua, dia buat semua. Ini amalan mereka pertama semasa hidup dekat dunia, sehinggakan mereka mendapatkan kenikmatan syurga Allah Ta'ala tu. Maka pengajaran bagi kita, tepati segala apa yang kita janjikan terhadap diri kita, dan sempurnakan semua apa-apa yang Allah perintahkan terhadap kita, apa yang Allah fardukan terhadap kita. Kalau apa yang kita wajibkan terhadap diri kita sahaja wajib kita sempurnakan, apatah lagi yang diwajibkan Allah Ta'ala terhadap kita, sudah tentu lebih wajib lagi untuk kita sempurnakan. Ini amalan mereka yang pertama. Amalan mereka yang kedua, kata Allah Ta'ala, وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, dan mereka takut akan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Ini yang kedua, bahawa mereka ini ada rasa takut yang luar biasa akan hari akhirat, yang mana hari akhirat itu azab seksanya dekat sana merebak di sana sini, begitu banyak. So mereka begitu takut dengan azab atau seksa Allah Ta'ala yang Allah sediakan pada hari akhirat. Ini membuat mereka bersungguh-sungguh melakukan amal-amal kebaikan dan bersungguh-sungguh meninggalkan amal-amal keburukan. Jadi salah satu kunci yang dapat membawa seseorang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala ialah rasa takut dia terhadap azab Allah di akhirat semasa dia hidup dekat dunia. Jadi semasa dia hidup dekat dunia ni, dia sentiasa takutkan akan hari akhirat, akan azab Allah Ta'ala di sana, sehingga kan itu betul-betul membuat dia bersungguh-sungguh melakukan amal-amal kebaikan dan bersungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Orang kalau tak ada rasa takut dalam hati dia akan hari akhirat, maka dia akan melalaikan kewajipan dia, dan dia tidak akan takut melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Sebab tak ada rasa takut dalam diri dia akan azab Allah di hari akhirat. Maka kita ni perlu untuk sentiasa kita tumbuhkan dalam hati kita akan rasa takut terhadap hari akhirat itu, supaya kita ni betul-betul bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan dan meninggalkan perkara yang ditegah Allah. Mungkin ada masanya kita rasa macam malas untuk melakukan amal kebaikan, maka motivasi atau salah satu motivasi yang insya-Allah dapat membangkitkan semangat kita balik ialah ingat azab Allah Ta'ala. Bila mana kita rasa malas ya untuk sembahyang, baca Quran, melakukan amal-amal kebaikan, ingat akhirat. Ingat akhirat, insya-Allah kita akan rajin. Dan mungkin ada masanya kita rasa nak melakukan keburukan, ya, dah ingin sangat. Ingat akhirat.
insya-Allah kita tidak akan berani melakukan itu. Maka mereka yang ada rasa takut terhadap hari akhirat akan bersungguh-sungguh melakukan amal-amal kebaikan yang Allah perintahkan, dan mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah, sehingga kan itu menjadi salah satu asbab utama mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang ketiga, Allah Taala sebut pada ayat 8, amalan yang mereka lakukan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Ini amalan ketiga yang dilakukan oleh ahli syurga atau al-abrar yang membawa mereka masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, iaitulah wa yut'imuna at-ta'am. Dia suka memberi makan. Ya, suka memberi makan. Makanan seperti apa? Ala hubbihi, makanan yang dia suka. Ya, makanan yang dia suka. Ada orang dia bagi makan, tapi makanan yang dia bagi ni sebenarnya makanan sebab dia tak suka. Dia tak makan, bagi dekat orang. Memberi makan ni dia satu amalan yang sangat besar pahala dia. Dan pahala terbesar dalam memberi makan ialah apabila kita memberi makanan kepada orang yang kita sukai makanan tu. Ya, saya bagi contoh. Kalau misalkan kita suka dengan, katalah nasi Arab contohlah. Bagilah nasi Arab. Ya. Atau mungkin kita suka makanan tertentu, bagilah. Itu yang terbaik. Ya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Kerana bersedekah itu supaya mendapatkan ganjaran yang maksimum ialah ketika mana kita sanggup mensedekahkan, memberi, mendermakan sesuatu yang kita cintai. Kenapa besar pahala dia? Kerana kita mengutamakan Allah berbanding nafsu kita. Nafsu kita suka sangat dengan benda ni, tetapi ada perintah Allah, lebih kita utamakan. Maka dalam hadis dikatakan was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu salah satu bukti kukuh tentang keimanan seseorang. Dia sanggup memberikan sesuatu yang dia cintai kerana mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada siapa dia beri makan ni? Makanan yang dia suka ini, pertama miskinan, kepada orang miskin. Bagi kepada orang miskin. Kerana orang miskin ni mereka lah yang paling berhajat dengan makanan. Ya, mereka orang yang paling berhajat dengan makanan. Dan dekat sini Allah Ta'ala sebut at-ta'am. At-ta'am ni maksudnya makanan. Ya, makanan. Kenapa disebut dekat sini makanan? Kerana makanan ni sesuatu yang akan dimakan supaya boleh bertahan hidup. Maka prioriti utama ialah kepada orang miskin. Wa yut'imuna at-ta'am, beri makan orang miskin. Dahulu Nabi dan para sahabat mereka sangat suka bersedekah makanan. Bahkan dikatakan dalam riwayat Nabi SAW, setiap kali orang datang minta makanan ke rumah Nabi, Nabi pasti akan bagi selagi mana ada makanan di dalam rumah Nabi SAW. Tak pernah Nabi tolak, sentiasa Nabi bagi. Kecuali dah tak ada di dalam rumah Nabi, barulah Nabi tak bagi. Kerana faqidu syai' la yu'ti. Kerana kalau tak ada, macam mana nak memberi? Tapi selagi ada, Nabi akan bagi. Bahkan ada satu riwayat, Hamad bin Sulaiman, dia setiap malam pada bulan Ramadan, dia bagi makan 50 orang. Dia bagi makan 50 orang. Ya, dan pada malam hari raya dia akan bagi pakaian satu persatu, dan dia akan bagi wang 100 dirham, 100 dirham. Ya. Ini menunjukkan mereka sangat murah dalam memberi. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan Nabi itu ajwadun nas, manusia yang sangat dermawan.
Bahkan Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW lebih dermawan daripada angin yang bertiup, terutamanya pada bulan Ramadan. Ya. So prioriti pertama memberi makan ni miskinan, kepada orang miskin. Ya, yang kedua yatiman, kepada anak-anak yatim. Mereka yang tidak mempunyai ayah dan mereka belum akil baligh. Ya. Dan yang ketiga asira. Asira ni ialah tawanan. Tawanan perang ni selalunya adalah orang kafir. Tetapi dalam urusan perut, tak payah kita tengok ni muslim ke kafir ke. Maka orang Islam ni, jangankan orang Islam, orang bukan Islam sahaja kalau dah kelaparan dia bagi makan. Itulah betapa hebatnya agama kita ni. Maka salah satu matlamat utama daripada syariat ni datang ialah hifzun nafs, untuk menjaga jiwa manusia. Jangan biarkan orang hidup dalam kelaparan. Ya, kalau ada orang kelaparan, tak ada makanan, tak payah tanya dulu apa agama dia, tak payah tanya dulu apa bangsa dia, bagi dulu makanan tu. Bagi makanan dekat dia. Sebab kita tak berdosa memberi makanan kepada orang bukan Islam. Khasnya mereka yang memerlukan. Khasnya mereka yang memerlukan. Seperti asira. Asira ni tawanan perang. Orang-orang kafir yang berperang melawan orang Islam ditangkap. Jadi tawanan perang. Dibagi makan. Dalam Islam dibagi makan. Digalakkan untuk dibagi makan. Mereka tidak diseksa, bagi makan. Walaupun mereka tidak beriman, tetapi nyawa mereka mesti dijaga. Itulah agama Islam. Dengan orang bukan Islam sahaja begitu, apatah lagi dengan orang Islam. Maka Nabi mengatakan, tidaklah dikatakan seseorang beriman yang tidur dalam keadaan perut dia kenyang sedangkan jiran dia dalam keadaan lapar. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kamu masak dekat rumah kamu, ya, banyakkanlah sikit, lebihkan sikit, bagi kepada jiran kau. Maksudnya apa? Kalau jiran tu susah, dia orang miskin, bagi dekat dia. Jadi ini 3 prioriti dalam kita bersedekah memberi makan. Orang miskin, anak yatim, dan orang-orang susah lain, tawanan perang, ya, yang walaupun mereka bukan orang Islam. Jadi kalau kita belanja makan kawan kita yang sama dengan kita, tidak berdosa, boleh. Tetapi yang terbaik adalah kepada orang miskin, anak yatim, dan mereka-mereka yang memang hidup susah. Okay. Seterusnya ayat 9, Allah Ta'ala sebut, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka yang memberi makan ni berkata dalam hati, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana semata-mata mengharapkan redha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak mengharapkan sebarang balasan daripada kamu dan ucapan terima kasih. Jadi ketika mereka memberi makan ni pada orang miskin, anak yatim dan asirah tadi, mereka betul-betul bagi dengan penuh keikhlasan, sehinggakan hati mereka berkata, ini ucapan hati mereka kata para ulama, bukan ucapan lisan. Sebab ada orang lisan dia mengatakan, aku tidak mengharapkan balasan apa-apa dan ucapan terima kasih, tapi hati dia berkata yang berbeza. Ni hati mereka mengatakan, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak mengharapkan balasan daripada kamu, balasan apapun, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun kami tak harapkan. Betul-betul mereka ikhlas memberi semata-mata nak dapat redha Allah, bukan balasan daripada orang yang diberi atau bahkan ucapan terima kasih saja. Dan ayat Allah Ta'ala ni merupakan kayu ukur untuk menilai diri kita dalam memberi. Kalau kita nak tahu adakah kita ni ikhlas betul-betul dalam memberi ataupun tidak, cuba tanya hati kita, adakah kita masih mengharapkan sesuatu balasan daripada orang yang kita beri, atau kita mengharapkan ucapan terima kasih daripada dia? Kalau masih mengharapkan dua perkara ni, maknanya kita belum ikhlas lagi dengan sebenar-benarnya. Ya? Orang yang betul-betul ikhlas tu, dia tak harapkan langsung, dia bagi dah terus. Bahkan dia tak ingat dah tu. Dia tak ingat lagi tu. Tetapi dalam Islam,
diajarkan kepada kita, kalau kita diberi sesuatu, berterima kasihlah. Kita yang memberi, jangan berharap ucapan terima kasih. Jadi yang memberi jangan harap ucapan terima kasih, yang diberi ucaplah terima kasih. Jadi sungguh sangat mulia ajaran agama Islam ni. Maka Nabi sampai mengatakan, tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur ataupun berterima kasih kepada manusia. Jadi kita kalau diberi, ucaplah terima kasih. Tapi kalau kita memberi, jangan ucapkan, jangan harapkan ucapan terima kasih sekalipun. Sebab itulah tanda bahawa kita betul-betul ikhlas dalam memberi. Ya, baik, sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Ta'ala ni dapat kita faham dengan baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan al-abrar yang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga nanti insya-Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.